ilmu yang membahaskan dalil-dalil akli. Ilmu yang membahaskan dalil-dalil akli. Dan asal ilmu kalam ini semenjak zaman 400-500 tahun sebelum Masihi lagi, ataupun dikenali sebagai falsafah lah. Falsafah. Tahu falsafah? Falsafah itu daripada perkataan filosofi. Filosofi maknanya bahasa Greek, cenderung kepada kebijaksanaan. Cenderung kepada kebijaksanaan, filosofi. Orang-orang dulu, termasuklah Pythagoras, Aristotle, Plato, Socrates, itu semua diorang tu berhujah dengan menggunakan akal, sebab dia tak ada wahyu. Dia tak ada wahyu. Dia kaji seluruh alam semesta ni, sampai bab ketuhanan pun dia kaji juga. Masing-masing buat masing-masingnya teori lah. Aristotle menafikan kewujudan Tuhan, tapi Plato mengatakan wujudnya Tuhan. Ada yang kata Tuhan banyak. Itu dia orang ada hujah akal berkaitan dengan ketuhanan. Bukan ketuhanan sajalah semua perkara, tapi fokus kita ni kepada ketuhanan dan juga perkara-perkara gaib lah. Ketuhanan, kenabian dengan perkara-perkara gaib. Dia panggil mawara' tabi'iyat ataupun metafizik. Dia ada teori juga. Malaikat wujud tak wujud, roh wujud tak wujud, akal wujud tak wujud, itu dibahas oleh ahli falsafah. Jadi menggunakan akal, semata-mata hujah akal. Okey, apabila Islam datang, Nabi SAW diutuskan, Nabi berdakwah kepada sahabat dengan menggunakan wahyu. Nabi dakwah menggunakan wahyu. Dan ketika Nabi mendakwa diri dia Nabi, wahai manusia, aku adalah utusan Allah. Maka kamu, Allah telah memerintahkan kamu supaya kamu meninggalkan berhala-berhala itu, kerana itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar ialah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi pertama sekali reflect orang-orang yang berada di zaman tu apa dia? Kumpul di bukit Safa, tanya, wahai kaumku, kalau aku kata ada musuh di sebalik gunung ini, kamu percaya tak? Ya, mestilah percaya. Kau daripada kecil sampai besar tak pernah menipu. Okey, kalau macam tu aku nak bagi tahu bahawa ambillah peringatan bahawa satu hari ni kamu akan mati, kamu berjumpa dengan Tuhan. Banlaka ya Muhammad. Keluar kan Abu Lahab. Alihaza jama'na, celaka kau Muhammad, adakah kerana ni kau kumpulkan kamu? Tak percaya. Tak percaya Nabi sebagai utusan Tuhan. Ada sebahagian buat apa? Nak membuktikan kebenaran Rasul itu, apa dia buat? Wahai Muhammad, kalau betul lah engkau ni utusan Tuhan, betul wujud Tuhan yang Maha Kuasa, tu belah bulan tu. Sebab apa dia orang minta supaya Nabi belah bulan? Sebab apa? Dia percaya bahawa Nabi itu Rasul kerana Nabi bawa Al-Quran, Nabi baca, ke kerana Nabi belah bulan? Nabi belah bulan. Nabi belah bulan tu dalil apa nak tanya? Dalil apa? Dalil akal. Dalil akli. Jadi akal kata, uish, tak boleh jadi ini mesti ada satu kuasa yang namanya Tuhan. Jadi apabila akal menilai bahawa kita tak boleh, tak ada siapa pun yang mampu belah bulan melainkan zat yang maha kuasa, Tuhan saja, maka akal terima. Itu namanya dalil akli. Ini nak bagi tahu di sini ilmu kalam itu walaupun asasnya datang daripada hujah akal, tapi dialah yang menyebabkan kita menerima syarak itu, mengakui akan kebenaran syarak ataupun wahyu tersebut, mana kita tasdikkan dalam hati kita. Soalan pertama, Ustaz, bagaimana dengan orang ni pun perlu huraian sebenarnya kan? Bagaimana dengan orang yang belajar mengenal Allah melalui metod ilmu kalam? Tak apa, ada tambah. Kalau Ustaz Bastan nak tambahkan, tambah. Jadi orang yang mempelajari ilmu kalam ataupun metod ilmu kalam, kita tidak menafikan bahawa itu bukanlah kesalahan mereka untuk mereka mempelajari perkara tersebut secara tidak sengaja, kerana dia telah menjadi ilmu kalam ini telah menguasai pentas pemikiran umat Islam semenjak abad ke, kita boleh kata abad ke
3 Hijrah, maksudnya zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal Mu'tazilah mula menonjol, kemudian Syiah, kemudian Batiniyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Jadi mereka menguasai politik umat Islam dan mereka menguasai pentas pemikiran umat Islam, dan sebahagian ulama-ulama juga ada yang terpengaruh dengan aliran tersebut, dan kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni dan menerima segala amal salih mereka, dan juga kita tidaklah menganggap kita ni lebih baik atau lebih pandai daripada mereka, tetapi yang benar tetaplah benar. Tidaklah kira siapa pun yang tersalah maka dia adalah salah, dan yang benarlah juga yang wajib kita ikuti. Maka bagi mereka yang dah terbiasa mengikut metodologi ilmu kalam, maka segeralah, kalau dah sampai kepadanya maklumat, telah sampai kepadanya dalil, dan sebenarnya tidaklah susah kalau dia menggunakan sedikit akal yang waras dan dia bandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dan Sunnah berkenaan sifat Allah, dia akan nampak perbezaan yang ketara, yang berbeza sama sekali dengan apa yang dia anuti dalam ilmu kalam. Sehingga Syekhul Islam kata ilmu kalam ni ada 3 peringkat orang yang ikut ilmu kalam. Yang pertama, peringkat awal-awal baru nak jinak-jinak. So Ibn Taymiyah kata yang ni kalau kita tanbih, kita bagi peringatan, kita tegur, dia akan segera tinggal. Yang kedua, orang yang dah sampai ke muncak. Yang ni Syekhul Islam kata tak payah suruh, dia sendiri akan tinggal. Dia sendiri akan nampak ilmu kalam tu tak betul, lawan dengan Al-Quran itu. Kalau dia seorang yang memang ahli lah, dia belajar Quran, belajar Sunnah, tapi dia terkesan dengan ilmu kalam, dia sendiri akan sedar bahawa ilmu kalam ni memang tak kena gaya. Dan golongan yang bahaya, Ibn Taymiyah kata yang tengah-tengah, yang suku masak. Dia syok, dia tengah duk syok ilmu kalam kan. Dia mengaji tak apa, hadis arba'in pun baru lepas hafal hadis arba'in. Kan? Jadi dia pun duk seronok, dia duk rasa macam dia hebat kan, baru habis kitab Matla' al-Badrain baru. Kan? Jadi payah kita nak sedarkan orang yang macam ni. Tapi kita kena tanbih, kita kena bagi peringatan, jelaskan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan selama mana dia orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kata dia muslim. Kita tak kata dia kafir. Kerana dia bukan mengikut ilmu kalam itu sebab dia nak kufur dengan Allah, dia nak beriman dengan Allah, cuma tak kena cara, tak kena gaya. Macam kata orang yang buat bid'ah dalam masjid Kufah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma aradna minhu illa khaira, kami nak benda baik. Tapi macam jawapan Ibnu Mas'ud, kita kata kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Banyak orang nak buat benda baik tapi tak kena cara yang betul. Kan? So kita kata, kita tak nafi niat mereka yang baik, mereka beriman kepada Allah, mereka orang yang mungkin di kalangan mereka orang yang lebih banyak ibadatnya daripada kita, lebih taqwa, lebih salah. Dan kita doakan supaya Allah rahmati, bimbing kita, dan juga dia banyakkan doa. Kita dengan saudara-saudara se-Islam kita ni, kita kena banyakkan doa sebenarnya. Kerana yang bagi hidayah tu Allah, bukan kita. Kita nak tambah ahli syurga seorang pun tak boleh, nak kurang ke ahli neraka seorang pun tak boleh. Semuanya telah Allah Ta'ala tetapkan. So apa yang kita buat, kita sampaikan kebenaran. Kalau dia terima, fabiha wa ni'mat. Kalau dia tolak, kita teruskan berdoa. Mudah-mudahan ada hikmah di sebaliknya. Wallahu ta'ala alam.